Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Khabar semua? Alhamdulillah. Ana bi khair. Ya, itu bahasa Fusha. Kalau dia Amiyah, ana kuais. Oh, lain tu Mesir pasal. Ana tamam. Kalau bahasa standard, ana bi khair. Ya. Sekira. Ya, dia bahasa Arab sekarang yang minta terjemah pula ya. Jadi kali ini kita masuk ya, Haji Abdul Aziz kita siri yang ke-7 ya. Dari segi permasalahan lahan di dalam tilawah, kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran, yang mana pada siri yang lalu, siri yang ke-6, kita telah pun selesai menyatakan salah satu di antara lahan yang jali itu adalah al-ibtida' al-qabih, memulakan dengan cara yang keji, dengan cara yang buruk, bermakna memulakan di tempat yang tidak sesuai. Walau bagaimanapun, bahagian al-waqful qabih dan al-ibtida'ul qabih bukanlah sependek sebagaimana dalam kertas kerja kita ni. Ia merupakan satu tajuk yang sepanjang sebuah kitab tebal yang akan kita bincangkan dari semasa ke semasa. Ini hanya dia menyentuh subtopics kepada bentuk-bentuk kesalahan, tapi dia tidak pergi in details lagi. Walau bagaimanapun, kita sentuh dulu untuk menunjukkan di depan kita masih banyak lagi permasalahan yang wajib diketahui dan wajib dipelajari. InsyaAllah. Jadi kita merujuk kepada kertas kerja kita, muka surat 3, di bawah tajuk kecil yang baru pada kali ini, berbunyi pecahan yang kedua, Al-lahnul khafiyyu. Cuba ikut. Al-lahnul khafiyyu. Kalau kita baca biasanya Al-lahnul khafi, sebut macam tu ya. Baik. Artinya kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi. Setengah orang mengambil faham, dia kata kesalahan kecil. Sebab bila sembunyi ni selalu benda kecil. Yang besar pun kalau disembunyi nampak kecil. Tapi kecil ini bukan untuk diabaikan, bukan untuk dikesampingkan. Sebab apabila orang Islam mula memandang rendah, remeh kepada perkara kecil, dia akan menjerumuskan diri dia memandang kecil kepada perkara yang besar pula. Sebab itu, apa saja yang ada dalam permasalahan Islam, wajib atas umatnya memandang besar. Sebab Islam adalah satu agama yang satu-satu diridai Allah, dan dia adalah agama besar. Tidak ada agama selain pada agama Islam. Sebab itu apa yang ada dalam Islam wajib dia dipelajari, difahami, dihayati, diistiqamahkan dan diikhlaskan. Ya. Jadi setelah kita ketahui pecahan perbincangan menurut salah satu daripada kitab rujukan, tapi ada perbincangannya lagi. Kita masih ada 9 lagi muka surat. Ini baru muka surat 3. Ya.
Kita ambil yang ni dulu, al-lahnul khafi, maknanya kesalahan yang tersembunyi. Wa huwa al-khata'u alladhi yata'allaqu bikamali itqani an-nutqi la bitashihihi dia kata, yang kata lahan khafi ini, yang kata kesalahan yang tersembunyi ini, dan iaitu kesalahan yang berkaitan, yang berkaitan bikamali itqani nutqi, dengan kesempurnaan sebutan. Itu kalau kita terjemah secara direct translation. Tapi dalam lughah, basic language, bahasa ni kita tak boleh terikat dengan direct translation. Apa bahasa sekalipun, kalau kita cuba terjemah secara harfiah, secara satu-satu, kadang-kadang tak nampak apa benda. Nampak erti tapi maksud tak jelas. Sebab itu satu lagi skill yang kena ada, iaitu kita mengharmonikan penterjemahan. Kita melogikkan, kalau boleh kata gitu ya, penterjemahan itu supaya nampak dia punya butir-butir maklumat yang dia nak kongsi. Ya. Kesalahan yang berkaitan dengan kesempurnaan sebutan, nak bagi sebut tu bagi sempurna, kamal. Kamal makna sempurna. Nak sempurna ni tentulah dia memerlukan satu kemahiran menghalusi. Dia bukan sekadar kemahiran asas, tapi lebih daripada asas, dia kena halusi benda tu. Kalau orang dari sudut tilawah, orang bercakap tentang makharaj, ya, makhraj ataupun sifat, tapi bila sampai kepada nak menghalusi, dia kena ambil juga masalah lahjah, yakni slang, dialek, gaya menyebut. Ya, gaya menyebut pun macam-macam gaya. Gaya yang diterima pakai, bukan gaya bebas. Ya, ada gaya yang diterima pakai. Jadi sempurna. La bitashihihi, bukan betul bacaan semata-mata. Maknanya tuntutan menjauhi lahan khafi ni, dia sampai kepada tahap bukan nak sekadar betul, tapi nak bagi cantik. Rumah tu bukan setakat rumah begitu saja. Kita adalah proses renovation dia. Macam dulu orang beli new Saga, nanti ada yang merepair. Dia tak cukup dengan yang ada, spesifikasi yang ada, nanti adalah pokok tambahnya. Pokok tambah itulah dia nak bagi lain pada orang sikit. Dan pokok tambah ni aksesori. Ya. Dia kata you punya kereta baru central locking aja, belum ada alarm security system lagi. Dia udah sakit kepala lah. Mula sakit kepala, nak 500 punya ke, 800 punya ke, 1000 lebih ke, 2000 lebih ke, 3000 lebih punya. Mula dah orang perempuan pun nampak tak ada gelang lah kita tahun ni. Dah ke kereta New Saga kat aksesori. Contohnya nak cerita, kalau kita baca Quran, begitu juga. Dia tidak sekadar baca gitu, dia nak suara Arabi, bunyi Arab. Dia nak kalau boleh ada nagham dia sikit, lagu-lagu dia sikit. Tapi waqaf tidak, itu bukan aksesori, itu wajib. Tahu tempat parking, itu bukan benda yang boleh ambil kira pun tak apa, tak ambil kira pun tak apa. Nanti you kena saman atau kena kunci tayar. Maknanya ini benda penting, bukan boleh letak merata-rata. Nak cerita ni makin tak faham agaknya. Saya nak ceritakan tuntutan bacaan tu, dia bukan setakat bunyi saja, macam juga tuntutan fiqh kita yang akan kita sambung nanti. Bukan setakat baca saja Fatihah, tetapi mesti baca dengan betul. Duniawi punya urusan pun bukan setakat buat saja, tapi buat mesti ikut dia punya tuntutan dan kehendak.
Kalau buat tak ikut tuntutan, reject. Makna apa juga benda, lebih-lebih lagi ibadat yang Allah terima, ahsanu amala, yang terbaik, dia buat mesti ikut sebagaimana yang dikehendaki, bukan asal buat. Ini masalah yang ramai orang tak faham. Sebab itu datang orang kata, dah baca Fatihah apa pula lah, tak sah kan? Apa baca dia kan? Mau baca tidak suruh orang baca. Bukan ada. Apa pula tak suruh orang? Walau zalim juga. Mana orang sesat? Memang mu sesat. Mu sesat dari segi bacaan, mu tak kena. Tak kena. Gapo yang mu belajar bahasa Arab Amin? Amin gapo kata? Ini Quran. Bukan setakat mu nak tahu makna, mu kena baca betul sebutan. Sebab bila benda ni penting, Allah sebut selalu. Bila nak baca ayat aku, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Ada bunyi kata? Ada bunyi kata tak mau baca Quran tadi ni? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada gitu. Bunyi wayang kulit. Warattilil Qur'ana tartila. Boleh begitu. Mu jadi memang berakal selalu. Tidak, memang makna tidak lari, tapi mu baca tidak ikutkan yang Tuhan suruh. Tuhan suruh ni bukan setakat mu tutup aurah aja, mu jaga pergaulanmu, tapi mu baca ayat aku ni kena betul. Anggap sajalah. Nak cerita. Bukan setakat betul bacaan semata-mata. Betul bacaan semata-mata, ini tuntutan lahan jadi. Siri 6 dan ke bawah menyisir. Tapi ini mau cantik bacaan. Siapa tak mau cantik? Allah cantik, dia suka yang cantik. Kata Rasulullah SAW. Allah tu sifatnya al-jamil. Dia suka kepada yang cantik. Jadi cantik bacaan ni adalah dituntut. Sebab cantiknya bacaan almarhum Syekh Mahmud Khalil Al-Husari lah. Dengan izin Allah, ramai orang-orang Eropah peluk Islam hanya dengan dengar bacaan Quran dia saja. Bukan terjemah, bukan tafsir, dia hanya baca je. Orang Kanada masuk Islam, orang Eropah masuk Islam, lebih pada 10 orang satu masa. Izin Allah belaka. Sebab roh bacaan dia tu. Baik. Wala yudrikuhu illa ahlu hadha al-fann, يعني فن التجويد. وقد يخفى على العامة. ومثال ذلك، ceritanya, wala yudrikuhu, dan tidak diketahui akannya. Lahan khafi ini tidak boleh diketahui, tidak boleh dikesan akannya, illa, melainkan atau kecuali, hadzal fanni, oleh golongan yang pakar saja dalam bidang ini. Oleh golongan pakar, golongan mahir. Orang kata tenaga mahir, tenaga pakar ni, kalau dah bekerja saudara-saudara dari negara lain sebagai tenaga mahir, dia punya pay dia lain. Tenaga mahir, dia bukan setakat boleh angkat bata, bancuh simen, plaster pun dia boleh. Tapi kalau kawan dia pula ni tukang bancuh simen aja, tentulah bayaran dia tak sama. Sampai tangan tu keras macam simen. Tak sama dengan kawan dia yang boleh plaster, lembut melekat dekat dinding. Dia lain. Dia terima apa kemahiran yang dia ada. Doktor pakar tak sama, waktu bekerja tak sama, on call pun tak banyak sangat. Boleh office hour kadang-kadang, bila namanya ada lebih pada MBBS, lebih pada MD. Begitu juga lecturers pun begitu juga. Kalau dia ada doctorate, PhD dan sebagainya, memanglah tanggungjawabnya makin besar, tapi kerjanya
pada hakikatnya boleh berkira sikit, boleh bernafas lega sikit. Nak cerita, golongan pakar ni dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Dan dia punya pay pun tak sama. Tak sama. You masuk bilik dia pun dah tak sama betapa terapeutiknya bilik dia, betapa selesa sesuainya bilik dia. Jadi apa ni, lahan khafi ni yang boleh kesan hanya golongan pakar dalam bidang tajwid ni saja. Kalau setakat guru Quran biasa belum boleh dapat kesan. Malahan guru Quran biasa ada yang tak ada maklumat mengenainya pun masih ada. Bukan semua guru Quran itu sama, dan sama itu pula tidak bergantung pada degree yang you ada. Sebab Quran ni dia tidak tertakluk kepada first degree, second degree ataupun degree yang lain. Quran ni dia benda sunnah, dia benda mukjizat. Mana proses mempelajarinya tidak semesti berlaku secara rasmi, bersijil dan sebagainya, tapi proses mempelajarinya mesti berlaku secara jalan sunnah. Mesti daripada guru-guru yang diiktiraf, yang ada sanad, yang mutqin, yang mursyid, yang orang memang kenali. Bacaan ini memang diperakui, penampilannya memang disegani, dan dia dihormati atas ilmunya, dan dia pun tak ada bangga diri. Ibarat resmi padi, makin tunduk dia malah untuk fergau. Kita tak mengaku pun dia untuk fergau. Masa anak mendekati dia, tanya dia, dia buat dah Ustaz Azam Musa kau ya kat mana? Dia dah tu. Kita mau kita kenal. Tak kenal seperti dulu masa nak mula ngaji, mana kenal? Maka dia tidak bawa beg James Bond dulu, handphone besar, tak ada. Jam pun jam biasa je. Ya, cermin mata pun tidaklah macam kita lah ni, kelip sana berkelip sini. No, tengok, oh sakit mata. Cermin mata jenis frame plastik, kita duduk dekat dengan dia tadi. Dia tak mengaku. Begitulah cerita ni. Nak ceritanya golongan pakar saja yang dapat kesan benda ni. Contoh kita nak cerita bab lahjah. Bab lahjah bukan semua guru Quran ada skill tentang lahjah. Setengah guru Quran ada tapi sedikit. Tak banyak pula. Setengah guru Quran bukan tidak memperakui fakta lahjah, tapi macam benda baru lahjah ni, menunjukkan dia tak dapat masa dia belajar dulu. Buktinya bila dia baca, tak terbit lahjah tu. Kalau dia orang Negeri Sembilan, bunyi negeri. Kalau orang Melaka, bunyi cara Melakanya. Kalau Kedah, bunyi cara Kedahnya. Kalau Jawa, bunyi cara Jawanya. Nak cerita, tak bunyi Arab. Setengah student kita duduk lama di tanah Arab pun balik bunyi baca tak Arab juga. Sebab dia tidak di jurusan itu. Dan sebab benda ni kalau kita hendak fakta tu, kita mesti masuk dalam bidang ni. Macam saya cakap semalam di satu tempat di Shah Alam juga, kita tidak duduk dalam kuliah bacaan Quran. Pada adatnya memang kita agak sukar nak mendengar hadis-hadis tentang kelebihan baca, dengar, belajar, mengajar Quran. Kita dengar hadis tapi hadis lain, walaupun duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau orang duduk dalam majlis membaca Quran, itu pun bergantung pada guru juga. Ini benda-benda nak jadi golongan pakar ni bukan benda mudah. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Fannut tajwid. Makna golongan pakar ni dia kata orang yang mempunyai kemahiran dalam fan, seni tajwid. Tajwid ni ada seni. Masa kan tak ada seni. Kalau masa kita talaqi musyafahah, kita kata berhenti di sini 2 atau 4 harakat. Berhenti di sini 4 harakat, husnul adab. Berhenti di sini 4 atau 6. Bukankah itu seni namanya?
Kalau orang tak belajar betul-betul, dia kata apa belajar nombor ni? Moga dia ni dulu bekas nombor. Lepas tu kalau orang India lambai malai-malai dengan kertas photostat, dia berhenti juga ambil nombor. Gitu. Pernah tengok malai-malai tu lambat gitu. Nombor lah tu. Dia kata apa nombor ni? Tak pernah dengar apa ni. Sebab itu seni. Seni ni bukan semua orang menguasainya. Orang boleh baca Quran tapi tak ada seni taranum lagu. Kita kata ni lagu Bayati. Oh, dia kata ada lagu je. Lagu apa? Bayati. Ejo kan ejo? Tanya ejo pula. Apa makna Bayati? 2. Macam mana rentak? 3. Mula gua 4. Habis 5. Seni, benda seni. Nah, seni. Sudais, dia baca ada seni dia. Tapi dah tak dengar suara Sudais dia. Tak dengar. Kat muka suara Sudais dah tak ada dah. Yang ada pun ada juga orang hadiah MP3. Dia kata kat muka Madinah suara dia ni sekarang Ustaz. Ustaz tolong dengar. Saya kata tak ada se-aura Sudais, dia kata. Tapi ni pasang banyak. Pasang cerita lain. Dia meniaga. Sebab seni mendengar bacaan yang ada roh bukan bergantung pada semasa. Semasa ni selera, halwa telinga. Tapi kalau seni berdasarkan ilmu, dia bukan semasa. Dia fakta terus pada ilmu tu sendiri walaupun dulu. Sebab tu orang kata dulu lain sekarang lain. Itu seni. Orang sekarang takkan boleh menandingi orang dulu. Tidak akan lahir lagi Tok Fergau kedua. Nak cerita ya. Jadi dari segi seni tajwid. Tajwidnya ada seninya. Ya. Bila kata ini tariq syatibiyah, ini tariq jazariyah, dia bukan setakat fakta, tapi bila boleh mengasingkan fakta, itu seni. Boleh beza kan? Kenapa tiba-tiba dalam Quran ada tanda ombak tapi kita baca pendek? Ikutlah seperti yang ada tanda ombak? Tidak, sebab seni disiplinnya kita baca tariq lain. Tariq lain. Tengok ombak pula. Kenapa pula Syekh A baca 4 harakat, Syekh B baca 6 harakat? Seni di situ bukan seni sekadar halwa telinga, tapi seni tuntutan. Boleh beza. Ada satu guru tahfiz tanya anak baru ni di kelab. Dia kata, Ustaz, kenapa dalam surah ini Allah bahar dhamir tu bagi bawah? Selalu Allahu, sini Allahi. Mungkin ada orang yang seni, dia nampak lain. Dia kata ada nasyid nyanyi Allahu, Allahu, Allahu. Dia gitu. Begitu pula perginya. Anak kata itu Sami Yusof punya lagu, bukan Raihan punya lagu. Raihan ambil Sami Yusof punya. Kalau nak kata seni, nasyid. Tapi kenapa bila situ ya, Syekh Muslim Allahu, tiba-tiba dalam Quran Allahi. Kenapa jadi macam tu, dia kata. Bagi anak, kau hafal Quran, apa kau dapat? Patut benda tu ambil. Kenapa di sini Allah bagi bawah? Dari segi seninya, riwayat apa baca bagi bawah, riwayat apa baca bagi depan. Kalau kita tak ada seni, kita rasakan semua Quran bagi bawah. Cuba buka Quran Warash, bagi depan. Letak Quran Hafaz, letak Quran Warash. Satu bagi bawah, satu bagi depan. Itu selain pada dia sunnah, dia juga seni yang diiktiraf dari segi ilmu. Kalau tak ada seni boleh buat macam tu? Tak boleh. Mana orang-orang pakar yang ada kesenian dalam tajwid saja yang boleh kesan benda ni. Sebab itu bila ente walaupun hafaz Quran, ente baca, yang duduk belakang ni walaupun bukan hafaz Quran, tapi dia ahli tajwid. Dia tahu ente punya mat tak seragam. Ente memang hafal kalimah itu, ente hafal ayat tu, tapi ente tidak menghafaz, memelihara hukum tajwid dia. Panjang pendek ente tak jaga kestabilan dia. Orang yang boleh kesan ni hanya orang yang ada kesenian dalam tajwid, bukan sebarangan orang. Jadi kalau orang yang bukan sebarangan ni teguh
Orang yang baca biasa dan jelas keilmuannya kena terima, dan wajib belajar di mana silap, dan wajib membuat pembetulan, correction. Muhasabah balik bacaan tu. Dah lama baca rupanya tak tepat, bukan tak betul, tak tepat. Wa qad yakhfa 'ala al-'ammah, dan ia tersembunyi daripada al-'ammah, di kalangan orang-orang awam. Masyarakat umum tersembunyi, maknanya orang awam tak dapat kesan benda ni. Walaupun awak selalu baca Quran, tapi kerana awak tak ada kesenian ini, kepakaran ni, awak tak boleh kesan. Awak tak boleh kesan benda ni, sebab awak hanya tahu tilawah dari segi biasa-biasa saja. Kalau awak boleh sebut buku tajwid Ustaz Abdul Qadir Liam, orang boleh sebut lagi nama-nama kitab-kitab tajwid Arab yang muktabar, takkan sama. Jadi orang awam walaupun boleh baca Quran, tetapi sampai nak mengesan lahan khafi, ada benda yang dia boleh kesan, ada benda yang dia tak perasan, atau dia tak ada maklumat mengenai ini. Wa mithalu dhalik, contohnya dia kata, adam dhabtil maqadiril mududi, adamu dhabtil maqadiril mududi biziyadati awin naqsi, bacanya awin naqsi, asalnya aw, tapi sebab ini dia kata iltiqa usakinain, waw ni kena bagi bawah, awin naqsi. Mungkin bila saya cakap macam tu ada yang berkeruk kening, apa Ustaz cakap ni? Tak apalah, aku belum golongan seni lagi. Cakap begitu je, belum sampai makam lagi. Dengan harapan Ustaz akan terangkan juga di satu masa nanti. Dia kata contoh pada lahan khafi, menurut bahan rujukan pertama kita ini dalam perbincangan tajuk ini, mana ada bahan lain lagi, tidak meneliti kadar-kadar mat, tidak meneliti kadar-kadar mat. Tempoh bacaan panjang pendek itu dia tidak teliti. Macam mana sebut tadi lah, walaupun dia ni hafiz dalam bidang Quran, tapi bila dia baca, mak wajib dia kadang-kadang 6, kadang-kadang 4. Tapi anda tak tegur lah, anda duduk kat belakang. Tapi kalau itu dalam proses pentarbihan dan ibadat, memang sepatutnya anda kena tegur. Tapi nak tegur benda-benda yang seni ni, kadang-kadang dia memerlukan satu environment yang sesuai. Kadang-kadang tegur tu pula boleh datang fitnah pula. Kadang-kadang tegur tu jadi huru-hara pula tak. Selama ni tak ada orang tegur Ustaz tu, tiba-tiba Ustaz Rusli tegur. Dia dok kira macam tu, dia tak kira ilmu ni, dia dok kira anda tegur. Bukan masalah itu. Masalah ni ilmu ni amanah tu. Bila amanah, tak kira siapa namanya manusia, mesti ada nama anak Adam, mesti ada buat silap. Dan bila silap tu wajib diperbetulkan, tak kira siapa. Tapi masalah orang kita ni, bila dah ada pada certain level, dia rasa seolah-olah dia maksum, tak buat salah, tak boleh kena tegur. Bila berada di certain stages, dia rasa dia ni tak boleh kena tegur, dia kebal. Ada kebal pula kat situ. Tak boleh kena tegur kerana jawatan, kerana pangkat dan lain-lain. Padahal itu dari segi agama tak penting. Yang dari segi agama adalah takwa di sisi Allah. Kalau takwa di sisi Allah, siapa juga wajib memberi teguran kepada siapa atas dasar kebenaran, dan atas dasar sayang kepada saudara sebagaimana sayang akan diri sendiri. Jadi
Bila kadar mat ni dia tidak teliti. Dhab ni makna lebih kurang teliti. Dia menghalusi kadar mat. Sama ada biziyadati, ditambah. Tambah pun satu kesalahan. Awil naqsi, atau dikurangkan, pendek. Contoh, waladhdallin. Kalau saya baca waladhdallin, tak boleh. Sebab itu Quran. Dia tak boleh waladhdallin. Kalau cakap Arab tak apa, dan orang-orang yang sesat. Tapi bila once sampai pada Quran, tak boleh cakap macam tu. Sebab Allah dah bagi guideline dalam baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Allah suruh baca Quran secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan ni makna berhati-hati. Jadi orang boleh kata 6 harakat, tapi baca belum tentu 6 harakat. Walau dia claim benda tu dia baca 6 harakat. Contoh, benda kalau tak ada contoh, kita tak akan nampak. Sebab tu benda ni kena syarah. Tak boleh baca sendiri. Ya? 6 harakat mengikut kelajuan yang saya baca ni, lebih kurang begini insya-Allah. Ya. Saya tak kata saya punya tepat, tapi guru dah akui saya kira hampirlah juga kepada tepat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kelajuan itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau cara begitu. Baik. Yang kata biziyadah ni lebih pada 6 harakat. Macam mana? Kalau dengan kelajuan tadi, yang mana yang kata lebih 6 ni? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sama kan macam tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sampai 10 tu. 10 harakat. Sama Ustaz. Panjang, panjang. You ambil tali rupiah ukur lubang kubur pun tak sama tau. Shah Jahan punya kubur tak sama dengan Shah Jahan pula dah. Saya mau panjang umur lah Ustaz. Kubur lain cerita dah. Kubur punya cerita cakap tak bagi ingat. Rasulullah suruh ingat benda-benda yang hilang lazat. Ingat mati selalu ni orang yang bermotivasi. Sebab dia tahu bekalan dia cukup ke tak cukup. Sempena 1429 Hijriah. Tambah ke tidak, kita punya aset dah bawa. Kubur pakai tali rupiah kalau orang kampung, hantar pada penggali kubur, tak sama tau. Walaupun orang kata sekian darab sekian, tapi ikut saiz juga. Tiba-tiba waladdallin kita bila panjang itu seolah-olah sama. Mana boleh, tak sama. Macam tadi, mula-mula 6 saya bawa. Yang kedua tadi contoh 10. Atau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 8 harakat. Dah lebih tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ni semua contoh biziyadah. Sebab kitab dia tak boleh bagi benda ni. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Sebab itulah kena miliki rakaman BCD ni. Yang kata 10 macam mana, yang kata 8 macam mana, yang kata 7 macam mana, yang kata 6 macam mana. Lepas tu buat latihan sendiri. Suara saya matchkan dengan ukuran di ruas jari. Tepat 6, 6, okey, macam tu. Safe, kemahiran tu.
Kenapa kita boleh kata benda tu lebih? Sebab benda-benda ni bila kata harakat, maka ukuran dia mesti menggunakan gerakan yang sama, mengikut kelajuan yang serupa. Sebab mereka-mereka yang membaca, ada orang tegur saya, mereka-mereka tu tak boleh ustaz, dah banyak mereka. Saya nak sebut mereka-mereka tu bukan saya tak kerti bahasa. Saya guru bahasa Inggeris lagi. Nak cerita mereka-mereka tu, kita ramai-ramainya, banyaknya lagi orang tak reti. Bukan nak menyalahi dari segi tata bahasa, nak ceritanya begitulah. Kenapa mereka baca ma'arif disukun 4 betul, tiba-tiba wala dhalin 6, just you plus 2 saja, tapi you sudah plus 6. Gerakan tu dia mesti sama. Ibarat kata macam kita atur apa-apa benda di atas rak. Kita nak hantar kita nak atur 2 botol kat atas, 2 botol kat bawah tengah, 2 botol kat bawah. Still 2 botol, 2 botol, 2 botol. Faham? Tiba-tiba kita ukur hendak 6 botol, kita pergi bubuh yang bawah tu 4 botol. Memang orang nampak 2 botol terlebih, tapi dia tak terima 2 botol terlebih tu. Mana dia ukur tidak stabil. 2, 4. Patutnya 2, 2, 2. Itu konsep. Saya terang konsep. Itu yang berlaku. Contoh ni semua saya kutip dalam pengembaraan saya ke masjid-masjid mendengar imam-imam baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa boleh cerita? Dha saya baca berapa? Apa? 10 harakat. Lin saya baca berapa? 6. Sepatutnya dha 6, lin 6 kalau kita nak ikut salah satu pada set tajwid. Makna dha 6 memang dia wajib, mak lazim kilmi musaqqal. Lin 6 dia nak ambil at-tadalli, maknanya bacaan yang digalakkan panjang. Ma'arif disukun paling panjang 6. Sepatutnya bunyi macam ini. Ni Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Patutnya begitu. 6 dha, 6 lin. Pasal apa boleh jadi sama? Sebab kita ukur menggunakan ukuran yang sama. Ukuran yang sama. Alah, apa susah sangat Datuk. Macam orang perempuan buat kuih, dia ada dia punya acuan. Tahu acuan? Cendok sekian, scoop dia kat boleh. Scoop hidup-hidup ke scoop kat boleh. Alah, susah juga nak faham. Kalau aiskrim tu kan terlajak pula ya. Mangkuk nasi lemak. Dia cedok aja dengan tidak tekan dan tidak apa, cedok sekali, dia ambil kayu, dia buat gitu, bukanlah kayu dia lalu ambil. Buat itu, lepas tu dia dia tangkup. Ini untuk nasi lemak. Lepas tu cedok lagi, dia tangkup. Cedok lagi, dia tangkup. 1 harakat, 2 harakat, 3 harakat. Kalau dia nak pergi 6 harakat, dia tambah lagi 3 mangkuk. Kenapa pula dia ambil 8 mangkuk, dia kata 6 mangkuk? Okay, tak faham. Tak ada guru tajwid atau Malaysia ni ajar macam ni. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, nak bagi faham konsep ini yang kebanyakan imam-imam tak ikut. Ustaz-ustaz kadang-kadang jadi imam baca tak ikut peraturan ni. Jadi orang awam, walaupun orang awam, dia dengar dan dia belajar, dia akan pertikaikan. Itu sebab saya cakap di section 4 semalam,
Patutnya imam-imam ni baca semayangnya, bacaannya paling cantik sebab dia public figure. Ustaz-ustaz ni patutnya bacaannya paling cantik dan semayangnya paling tertib sebab orang tengok ustaz semayang. Angkat tangan ke tidak elok-elok, Tomaninahnya cukup tak, tasbihnya sama panjang tak, kalau nak panjang sikit pun sujud akhir. Semua saya cakap pernah jadi. Hakim lagi ada dulu pernah jadi. Hakim pun belajar tajwid dengan saya. Nak cerita ni, bukan masalah belajar, nanti kan dapat riak pula. Duduk dengar nak cerita. Ya, ini benda-benda yang kenapa dia duduk dengar? Sebab dia nampak di sana ada kualiti yang wajib dihayati. Yang ramai orang benda ni tak mau menghayatinya sebab menganggap benda ni is understood. Jadi masalah ziyadah ni saya terang panjang sebab benda ni masih berlaku apabila dalam sembahyang berjemaah orang yang mengimamkan sembahyang. Tak kira siapa. Ayat saya orang yang mengimamkan sembahyang. Ya. Awil naqsi, atau dikurangkannya, dikurangkan. Waladhdallin, buat kurang. Kita kena ingat, ini satu fakta, dia duduk dalam lahan khafi. Jangan lupa, fakta yang satu lagi duduk dalam lahan jali, iaitu menjaga, memelihara kadar mad lazim. Siri 6, siri 5 dulu. Memelihara kadar mad wajib dan mad lazim. Ingat balik siri-siri lalu. Maknanya kalau mad lazim kena 6 harakat, tak kira apa tarik sekalipun. Kalau mad wajib, tengok tarik. Kalau Jazari Al-Misbah, 6 harakat. Kalau Jazari Rawdah, 4 harakat. Mad wajib. Maknanya dia kena ikut yang 4, yang 6. Tiba-tiba datang pada fakta lahan khafi tentang mad ni, kalau lebih atau kurang, dia duduk dalam lahan khafi. Jadi kita tak boleh maknanya talan fakta ini saja dan mengabaikan fakta dalam lahan khafi. Dua-dua tu kena combine. Baru nama orang jaga. Orang menjaga bacaan ni, apa juga fakta, selagi fakta itu jitu, dia akan gabung jalin jadikan suatu amalan. Dia bukan fakta dulu belajar, lupakan. Dah faham, lupakan. Sekarang ambil fakta ni. Dia ambil here and now. Tak boleh konsep itu. Itu konsep counselling. Tapi konsep dalam masalah ibadah dan ilmu, yang dulu pun previous knowledge kena gabung dengan sekarang. Dia tak boleh kesamping ke yang dulu dah belajar. Oh, semester dulu punya dah exam, oh sudah. Bukan begitu. Penggabung jalinan maklumat tu dia kena berlaku sepanjang hayat, lifelong. Nak cerita benda, orang cakap tentang pembelajaran seumur hayat ni, sepanjang hayat ni. Ya? Baik. Oh, banyak. Baru satu, ya. Contoh, kita ambil contoh. Waladhdallin, ya. Macam mana dikatakan awil naqsi, dikurangkan. Baik. Supaya dapat membandingkan, saya kena bagi banyak contoh. Baru boleh banding. Kita hanya boleh banding kalau ada beberapa contoh. Betul? Kalau dibagi contoh yang betul saja, macam mana kita nak banding? Kita kata imalah kubra. Macam mana kita nak kata itu imalah kubra secara aslinya, tulis? Kita mesti boleh banding macam mana imalah sughra pula. Dan baru boleh banding. Benda banding ni boleh letak dua-dua dampak seiras atau tidak. Kalau satu kita tak boleh banding. Sebab itu belajar tajwid ni macam juga perubatan. Kalau tahu ubat dan penawarnya, kena tahu racun dan pantangnya. Kita tak boleh tahu yang betul saja. Tapi bila orang baca salah, kita tak boleh buat decision. Atau kita ni tahu salah je, tukang komplain, suruh bagi yang betul tak berani. Itu pun tak boleh. Sebab itu dalam tilawah,
Kita belajar qiraat mutawatirah, kita belajar qiraat sahihah, kita belajar qiraat asyadzah, qiraat yang pelik. Yang tak boleh baca pun kita belajar. Supaya jangan baca yang tak boleh. Dan bila ada orang baca mirip tak boleh, kita kena tegur. Sebab kita ada ilmu bacaan yang tak boleh dibaca. Kena belajar 3 tahun kalau di Mesir. 1 degree untuknya. Belajar apa? Belajar qiraat tak boleh baca. Belajar qiraat tak boleh baca. Setengah orang kata, apa belajar ngomong-ngomong tak penting tu? Penting tu. Penting. Orang kerja mana? Lantak semua, pantang jumpa. Patut dia kena pantang. Dia jadi pantang jumpa. Teh pun teh potong kaki. Dia suka teh potong kaki. Ya? Kopi potong kaki. Bukan kopi jantan ke kopi anggur ke. Kopi potong kaki. Hancur dia jawab dia. Sampai ke situ pula gerak. Okey, nak habis dah ni. Cerita pendek ni, cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu contoh dha wajib 6, lin saya buat 4. Baik, macam mana yang kata an-naqs kurang ni? Saya bagi kurang pada dha dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kurang. Itu 4 dha, 4 lin. Salah tak? Itu salah kalau ikut kitab Qawaidut Tajwid Universiti Islam Madinah. Salah tu tak boleh kita ikut dia jadi imam kalau ikut kitab. Ada orang yang tak berapa bertanggungjawab, dia kata salah, dia kata boleh bayang sebab makna tak berubah. Susah kita nak cerita dengan sembang kedai kopi ni, payah nak cerita. Kita bercakap atas dasar fakta, atas dasar ulama-ulama, atas dasar kitab-kitab muktabar. Soal you tak jumpa kitab tu, you tak belajar kitab, cerita lain. Soal you tahu dah dapat ilmu tu, you terima patutnya. Lapang dada, keterbukaan ilmu. Dia duk kira tak berubah mana. Sampai ada orang tanya 2 kali. Sah ke Ustaz? Walau ghalin tak cukup 6. Sah dia. Anak kata tolong tengok sikit lah disiplin dia dalam bidang apa. Dia cakap macam tu. Disiplin ilmu, Quran ke, usuluddin ke, syariah ke, nak cakap macam tu. Nak kena tengok juga. Satu ketika satu orang pesakit pergi klinik biasa, tak payah sebut, atas Malaysia. Bila pergi tu, yang merawat itu injek di satu tempat, cucuk di satu tempat. Allah tak izinkan, maknanya penyakit makin melarat. Lepas tu bawa pergi klinik pada hospital pakar, tak payah sebut kat mana. Jumpa doktor pakar dalam bidang itu. Masuk pada bilik tu, dia kata siapa ni? Siapa rawat ni? Doktor pakar dia berani tanya sebab dia pakar. Dia kata ni kat klinik. Dia gelak. Doktor pakar tu gelak. Apa injeksi ni? Dia kata, mana doktor boleh salahkan doktor? Itu dalam bidang perubatan. Doktor pakar digelakkan apa yang dibuat oleh doktor biasa buka klinik swasta sendiri. Dia kata, apa injeksi ni? Dia injek balik tempat yang betul. Patut kat sini. Patient ni tak tahu benda. Nggih je lah. Itu bayar je lah. Itu je. Izin Allah, semua. Jumpa pakar. Pakar, dia kata, doktor ni injek tak kena tempat ni. Itu cerita rawatan tu. Rawatan. Contoh, kalau orang tak faham ilmu, dia kata kita downgrade siapa-siapa. Bukan. Nak tunjuk ilmu, ya, dia akan berlaku sama dalam apa juga topik. Kalau seorang tu tidak pakar, dia cuba juga nak buat, akan berlaku silap. Kadang-kadang silap tu pula banyak yang berlaku, kurang bertanggungjawab di atas kesilapan yang dibuat. Itu masuk soal khabar tu yang saman menyaman tu. Nak cerita ni.
Tapi dalam ibadat bukan masalah sama menyaman, masalah sah atau tidak, sempurna atau tidak, batal atau tidak. Tapi kita tak ambil kisah sebab tak nampak. Cedera Fatihah tak serupa macam cedera kat tangan, cedera kat kaki. Cedera Fatihah tak nampak. Nampak ni hendak kepada seorang yang menghayati agama ni, baru boleh nampak. Baik. Satu lagi salah, kurang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha 6, lin 3. Dha betul 6, lin 3. Mana ada ma'arif disukun 3 harakat? Dia kata 3 dalam 4 Ustaz. Itu cara you kira bunga telur. Kalau ada 4, makna 3 dalam tu. Dalam tajwid tak boleh bila you kata 3 automatik duduk bawah 4. Tak boleh. Automatik di bawah 6. Tak boleh. Ya? You duduk dalam masjid contoh. Ya? Duduk dalam majlis. Majlis agama, majlis ilmu, katalah dibuat di bilik A. Satu orang duduk dalam masjid juga, duduk kat tangga. Sama tak yang duduk kat tangga, walaupun tangga masjid, dengan duduk dalam Dewan Syarahan A? Mana sama? Di Mekah, orang sembahyang dalam Masjidil Haram, dia sembahyang kat hotel, sebab hotel tu 10 meter pada Masjidil Haram. Sama tu? Dengar suara sudah Ustaz. Habis nak berjamaah daripada you punya funduk, you punya hotel tu, nak berimam dengan mana sama? Tak sama. So you kata 3, walaupun 3 tu di dalam 6, tak boleh cakap macam itu. You punya bacaan tetap salah. Tapi 3 lebih pada 2 Ustaz. Ada. Dia banding ke lain pula. Di sini dia salah, dia pergi ke sini pula. Macam apa? Macam ayam sabu. Rokok tak boleh, langgar sini pula. Macam kereta gila. Bawang sana tak boleh, boom sini. Kok boleh menang kat sini. 3 saya lebih 2 Ustaz. Tadi 3 dalam 6. 3 lebih 2. 2 yang boleh, 3 tak boleh. Oh, dia kata. Kan 3 tu saya lebih power sikit pada 2 pula. Dia kira sisi pula. Macam orang cerita New Saga. Kenapa tak buat 1.5, 1.3 dengan 1.6 dia? Buatlah 1.5 dia kata. Ayo buka kilang sendiri lah. Ikut logika akal dia. 3 lebih pada 2 dia kata. Ni yang susah kalau tak mengaji betul-betul. Dia punya alasan ikut logik. Orang awam kalau dengar benda tu asalkan panjang sikit, dia kira betul lah. Dia tak kira pun. Kita kira, walaupun Imam Hafiz kita kira, kita kata salah dia punya bacaan. I kira. Dia pun nak tengok kita siapa juga, kita tegur dia. Who are you to say that? I'm Rosli Hamzat. Kadang-kadang Encik Aziz kena cakap juga gitu. Kita tak hendaklah show off masjid, tapi kadang-kadang dia hendak juga kita tonjolkan benda tu. Sampai satu taraf dulu Datuk, masa anak muda-muda dulu, bila anak bagi fakta-fakta tadi, dia kata sini belajar mana ni? Belajar mana? Tunggu, next change coming soon. I bawa semua I punya kertas-kertas tu lah. Nak tengok? Macam you saja. Tengok, cukup. Nak apa? Nak sila apa? Tengok. Nak tanda tangan siapa? Tengok. Puas? Puas. Jangan ambil gambar ni. Tak digunakan. Hak cipta terpelihara. Puas? Sudah. Stop dulu. Kan you dengar saja fakta yang nak bagi. Takkanlah nak bawa semua benda-benda kelulusan dan bukan kita nak menjaja macam orang jual ubat. Ini ubat, tunjuk gambar. Ini orang ubat. Tak payah benda tu. I nak bawa semua kitab sampai rabak bag. Cukup I kata kitab ni muka surat cukup. Menandakan I ada benda tu. I rujuk benda cukup. Itu orang yang tawaduk khuduk dengan ilmu, dia terima benda tu. Tak ada banyak soal bicara. Tapi sebab nafsu kadang-kadang mengatasi, dia nak lawan juga yang hak. Itu nafsu, perang nafsu ni besar kata Rasulullah. Dia berbalik pada perang Badar, perang Uhud lagi. Kita kalah dengan nafsu.
Oi, jauh perjalanan kita Ma'arif Hijrah ni. Dua. Yang ketiga, yang kata kurang ni, tadi kurang pada dha mad lazim, yang tadi kurang pula pada ma'arif sukun, sekarang kurang dua-dua pula. Yang mula-mula kurang pada wajib, yang kedua pula tadi kurang pada benda yang ikhtilaf. Yang ketiga ni tengok macam ni dia baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tu dah satu hal pula tu. Yang amin tu passengers yang jenis 48, 47 orang. Itu cerita lain tu. Tu kalau nak dihayun tu satu ban masuk gaun tu. Enggih belaka tu. Dia kira datang 25 pahala, 27 pahala. Dia tak tahu kadang-kadang tak dapat pahala je. Itu cerita lain. Sebab tu kena ada ilmu. Yang memimpin kena ada ilmu, yang dipimpin kena ada ilmu. Apa salahnya ni? Walau dha dia jadi 3 harakat. Lin dia juga 3 harakat. Yang wajib pun dia tak cukup. Yang ada ikhtilaf dari segi bacaan pun dia tak cukup. Bukan tak cukup, dia baca tak kena pada kadar yang dituntut. Kalau ikut kitab Qawaidut Tajwid, maknanya tidak sah mengimamkan orang yang baca macam ini. Sebab dia telah melakukan lahan yang jali. Tapi berapa orang boleh terima fakta ini? Berapa orang boleh terima fakta yang solat tarawih 20 rakaat tu Sayyidina Umar dapat wasiat daripada Rasulullah SAW kalau tak mengaji bab tarawih itu sendiri. Yang duk perjuangkan 8. Berapa orang yang dapat maklumat itu wasiat Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tahu Sayyidina Umar Al-Khattab kan? Tahu? Lepas dia tawaf dekat Masjidil Haram Syekh Abdul Aziz, Umar nak hijrah ni. Dia cakap pada geng-geng Quraisy yang duduk dekat kawasan-kawasan sisi masjid tu. Ni Umar yang kata tarawih 20, yang kata baca Quran jangan laju-laju ni Umar ni. Umar yang menentukan tempat hijrah ni. Dia lepas tawaf 7 kali tu Kaabah, dia tunjuk kepada geng-geng Quraisy ni, kafir Quraisy. Wahai orang Quraisy, dia kata, siapa yang nak tengok kepalanya terasing pada badan, siapa yang nak tengok anak-anak jadi anak yatim, 2. Siapa nak tengok isteri jadi janda, 3. Tunggu Umar di kaki bukit sekian, nanti Umar nak hijrah dari situ. Tunggu, dia kata. Ini anak jantan, dia nak gitu. 3 dia bagi syarat. Kepala hilang, anak hilang buat bapa, isteri hilang suami. Tunggu kalau balik dia. Ini Umar nak hijrah, dia kata. Ini Umar lah yang kata Quran jangan baca laju-laju, nanti salah. Banyak pun salah tak guna, kata Umar. Aku lebih suka baca sikit tapi betul. Umar kata awak wafat. Tapi kita ikut Umar untuk takun hijrah aja. Sebab sambutan ma'al hijrah tak 20 rakaat, tak nak ikut Umar. Kalau Umar ada memang dia langsingnya semua pokok ni. Kau ikut aku, ikut tang selera kau je. Tang lawan nafsu kau tak nak ikut. Kalau Umar ada lah. Jadi maknanya ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, cukup dulu sampai sini. Sedi ketujuh kita baru masuk bahagian 1. Begitulah nak ceritanya. Kalau tak disyarah ya Syekh Abdul Aziz, memang cepat habisnya. Tapi kena syarah. Sebab dalam syarah itu ada hikmah-hikmah yang tertentu, iktibar yang kita kena kongsi bersama. InsyaAllah. Jadi kita tangguhkan dulu apa-apa soalan. Kita tengok pada waktu yang sesuai. Hingga di sini dahulu, yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Teruskan dengan siri yang ke-8 sampai sini nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات